Okey, okey dah rekod. Okey. Okey, saya serahkan kepada Encik Yus kita. Insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Okey. Alhamdulillah hari ini kita datang lagi. Asa gembal tu. Saya minta semua yang hadir malam ni cuba mute dulu. Mute dulu supaya tidak ada double lah suara. Supaya konsentrasi itu kita dapat. Yang ada semua mute dulu. Okey. Okey. Ada dengar lagi ni. Okey, ni Puan Judi minta mute dulu. Sebab suara ada keluar ni. Alamak, Pak. Dia tolong mute tahun tu semua. Ni. Ni lah. Okey. Saya dah mute-kan semua. Nanti bila ada pertanyaan ataupun tiba masa mana-mana session ataupun yang saya nak tanya, saya akan unmute-kan untuk dia lah. Jadi nampak tak sebelah kanan saya ni? Bersedia untuk pendapatan hari-hari berterusan? Bersedia tak? Okey, alhamdulillah kalau bersedia. Sambil-sambil tu yang nak bertanya, yang nak berkomunikasi boleh terus chat. Okey, jadi pada malam ni kita sebenarnya rasa bertuah lah. Okey, sebab di kalangan ramai-ramai orang-orang yang sama menghadapi malam yang sama, tapi kita diberi peluang untuk terus diberi peluang untuk menjana ataupun berkongsi ilmu, menjana pendapatan untuk terus mendapat rezeki yang melimpah ruah. Okey. Jadi pada malam ni akan ada 3 slot yang akan dibentangkan. Pertamanya saya sendiri, okey, berkenaan dengan topik tips asas jualan. Okey, sebab tips asas jualan ni sangat penting kerana apa? Ramai di antara kita, sama ada yang baru atau yang lama telah menjadi members, kadang-kadang lupa bahawa kita sebenarnya perlu bersiap sedia dengan tools marketing sebelum kita berjumpa dengan prospek. Okey? Sebab bila kita berjumpa dengan prospek tanpa persediaan yang betul, tanpa persediaan yang baik, boleh jadi kita akan gagal memberi penerangan yang berkesan dan gagal untuk sponsor prospek tersebut disebabkan hal-hal yang tidak sepatutnya berlaku. Okey, jadi apa yang perlu kita adakan dan ambil perhatian yang yang serius sebelum buat prospek, sebelum buat prospecting dan sponsoring. Okey, dia ada 2 perkara. Pertama sponsoring dan kedua prospecting. Antara dua term ni, prospecting adalah satu orang panggil proses untuk kita panggil mempotensikan orang yang kita jumpa tu. Ataupun dalam bahasa mudahnya, orang yang kita akan jumpa ni ataupun sedang berjumpa, sedang berhadapan ni adalah orang yang berpotensi untuk mendaftar, untuk register kita punya program MyZone ni. Manakala sponsor, dia bermaksud menaja. Okey, mungkin dalam ni ada yang pertama kali ataupun belum biasa dalam direct selling. Sebab dalam direct selling ni kita akan jumpa perkataan-perkataan yang biasa orang direct selling pakai ataupun networking pakai, iaitu sponsoring dan prospecting. Prospecting ni dia datang daripada satu individu yang mana sebenarnya dia adalah dikategorikan sebagai belum berpotensi. Jadi bagaimana nak jadikan dia seorang yang berpotensi ialah dengan penceritaan kita dan minat yang ditimbulkan oleh orang yang kita jumpa tu. Sekiranya dia sudah mula berminat, sudah mula ingin mendengar info-info daripada kita, itu adalah satu tanda dia adalah dikategorikan sebagai prospek. Okey. Prospek juga boleh
boleh juga dikategorikan kepada individu-individu yang call kita nak jumpa untuk penerangan. Itu pun boleh dipanggil prospek. Okey. Untuk pergi ke level seterusnya iaitu penajaan ataupun sponsoring, itu perlukan satu sesi yang di mana kita panggil sesi penerangan, prospecting. Okey. Jadi apa yang perlu kita ambil tahu ialah bagaimana kita nak menguruskan sesi tersebut dengan baik. Okey, yang pertama ialah berkenaan dengan pengurusan masa. Banyak orang tak ambil berat. Banyak member-members yang tak ambil berat tentang pengurusan masa. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan masa ialah berapa lama tempoh kita nak buat perjumpaan tersebut ataupun sesi tersebut. Nak dijalankan berapa lama. Kadang-kadang kita tak tahu prospek kita ni mempunyai masa yang berapa lama, berapa panjang dia boleh bagi. Tetapi yang sebaiknya kita hendaklah set perjumpaan tu dengan keadaan yang paling selesa. Okey, biasanya untuk orang yang kita kenal mungkin boleh lama. Ya. Contohnya memang kawan-kawan ataupun jiran sebelah ataupun adik-beradik biasanya memang boleh lama. Kan? Kadang-kadang 1 jam, 2 jam tak balik pun ada, setengah hari dengan kita pun ada. Tetapi bila orang baru yang call, pertama kali jumpa, contohnya dia dapat maklumat kita daripada referral. Orang yang dia okey, minta maaf tadi tadi line tak berapa baik kat sini. Ada gangguan sedikit. Okey, berkenaan dengan pengurusan masa. Jadi penting sekiranya memang kenalan kita, kawan rapat kita, ahli keluarga ataupun jiran, kita memang boleh spend masa lama sikit. Boleh makan-makan, boleh borak benda lain dulu kan. Tapi kalau misalnya orang yang kita nak jumpa tu ialah orang yang pertama kali kita berjumpa dan tujuan asal dia call kita pun memang nak tahu pasal projek ni. Jadi jangan buang masa dengan terlalu lama. Okey, jadi kita kena pandai uruslah. Biasanya kalau dia ajak jumpa di kedai mamak ke ataupun di tempat-tempat yang bukan tempat sendiri, maksudnya rumah, biasanya kita perlu spend masa dalam 20 minit hingga 40 minit macam tu, lebih kurang, tak lebih sejam. Jadi pengurusan masa sangat penting. Kita kena padatkan, combine semua maklumat ikut fasa-fasa masa. Contohnya maklumat produk, maklumat syarikat kita spend masa 5 minit. Kemudian masuk marketing plan, panjang sikit sebab dia kena detail. Contohnya dalam 20 minit. Kemudian barulah kita tunjuk perkara yang lain yang berkaitan dengan projek MyZone ni. Contohnya seperti produk dan lain-lain. Jadi itu perkara yang kedua. Kemudian penampilan. Penampilan ni pun sangat penting. Sebenarnya kita kena sesuaikan penampilan kita dengan situasi perjumpaan. Terutamanya lokasi lah. Okey. Ada orang selesa dengan penampilan yang santai-santai saja. Okey. Contoh kalau kita nak jumpa di kedai mamak. Orang tu datang santai-santai, pakai biasa-biasa, tapi kita pakai blazer, pakai coat. Jadi menimbulkan ketakutan dan ketidakselesaan. Jadi kita kena pandai sesuaikan masa, sesuaikan lokasi dengan penampilan kita. Okey. Kemudian jangan terlalu ramai. Kadang-kadang macam saya dulu ada pengalaman masa di universiti dulu kan. Ada juga satu syarikat multi level ni dia gunakan student-student senior untuk prospecting dan sponsoring. Jadi bila dia datang tu, dia cakap, okay Yus, main datang kedai mamak, kita nak jumpa ni adalah seorang dua orang. Tapi bila saya sampai, dekat 20 orang. Dekat 20 orang, duduk semeja dengan saya je dekat 7-8 orang. Jadi kita rasa macam diserang tau. Kita diserang dengan teruk, 1 lawan 20, 1 lawan 10. Okay? Jadi kita sebagai orang yang nak datang, kita kena sesuaikan bilangan orang yang hadir. Biasanya selesa paling ramai pun 3 orang lah. Okey. Kita sendiri, kemudian kita ajaklah upline kita ataupun seorang rakan lagi, itu dah memandai. Jadi kawal.
ataupun kebetulan kita memang lepak ramai-ramai dekat satu kedai tu, dia datang kepada kita. Jadi mungkin kita boleh set, okey, minta dulu yang lain-lain ni duduk di meja lain. Okey, meja yang kita nak jumpa orang ni cukup sekadar 2 atau 3 orang saja yang ada. Okey, jadi itu menimbulkan keselesaan dan dia akan timbulkan keselesaan kepada prospek tersebutlah. Okey. Kemudian yang ketiga ialah mengawal bilangan orang yang bercakap. Sangat penting kerana apa? Apabila kita ingin membuat prospecting, menerangkan sesuatu, biasanya fokus adalah sangat penting. Jadi prospek yang ingin mendengar biasanya dia tak dengar daripada satu suara saja, satu sumber saja. Okey, kecuali dia minta Okey, minta maaf. Saya terpaksa tukar ke channel lain sebab laptop yang satu lagi tak stabil. Saya nak minta komen sikit kalau dengar sebelum ni. Minta komen sikit dekat chat. Kalau dengar dengan baik, komen dapat dengar. Nah, dah ni. Okey, clear. Alhamdulillah. Lagi seorang, 1-2 orang lagi minta komen. Suara jelas cakapnya tu. Oh, dah tutup tu. Nah. Ya. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, kita sambung. Tadi saya bersiaran daripada Tuan Zaimi punya laptop. Mungkin ada sedikit gangguan lah. Okey. Jadi stay tune di channel saya ni. Sorry, Mak. Okey. Berkenaan dengan apa tadi? Okey, mengawal jumlah individu yang bercakap. Okey, yang memberi penerangan. Jadi sangat penting sekiranya nak kalau kita jumpa di restoran atau kedai mamak ke, kita kawal sebab kadang-kadang betul kita yang datang ni pun kita rasa tak selesa, kita tak nak orang pandang, kerap kali pandang sebab apa? Terlalu ramai yang bercakap. Jadi kita nak plan dengan baik siapa yang akan bercakap tentang marketing plan, siapa yang bercakap produk dan bercakap tentang background company. Kalau boleh satu orang je cakap. Jadi itu adalah salah satu perkara yang penting juga ya. Okay, penampilan, kawal masa dan plan siapa yang ingin bercakap. Okey. Siapa yang sesuai untuk support kita semasa berjumpa dengan prospek. Yang pertama ialah dah tentu kita punya upline lah ataupun member-members yang lama dalam program ni. Jadi sebab apa? Sebab bila kita ada upline, kita akan dapat satu sokongan sebab kita punya ni sistem online. Okey, sistem online. Jadi ada beza antara orang yang join 1-2 hari dengan orang yang join 1 bulan. Okey, apa beza dia? Orang yang join 2 hari, mungkin jumlah bonus dalam statement dia sikit, transaksi sikit. Ya. Dan hierarki dia belum ramai berbanding orang yang kawan yang telah join sebulan, okey, ataupun dikategorikan sebagai leader. Jadi bila kita bawa bantuan macam ni, sokongan macam ni, kita boleh minta upline kita ataupun rakan kita yang telah lama join ni untuk bersama-sama membuat pembuktian. Okey, sebab kita boleh buktikan melalui kita punya aplikasi MyZone. Kita boleh tengok statement yang panjang sikit, kita boleh tengok hierarki, kedudukan, downline dalam sistem MyZone. Jadi sokongan-sokongan tersebut sangat penting semasa prospecting. Okey, jadi kena berwaspadalah. Okey. Sekiranya kita berjumpa seorang diri, okey, kita perlu ada tools yang lengkap juga. Okey, sekejap lagi saya akan share serentak dengan saya punya penerangan ni, saya akan share di grup Jutawan MyZone. Okey, berkenaan dengan checklist perkongsian tentang tip asas jualan apa yang secara digital. Okey. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak highlight juga satu perkara. Apabila kita dapat satu panggilan daripada orang luar ataupun prospek yang kita tidak kenal. Okey, biasanya
prospek tidak kita tidak kenal ni, dia dapat maklumat ni biasanya daripada Facebook kita, daripada status WhatsApp kita, ataupun daripada maklumat luar yang mengatakan bahawa kita menjalankan program tersebut, program MyZone ni, dan kita adalah orang yang patut dia jumpa. Okey, jadi untuk orang yang macam ni, bila dia sudah call, dia cakap dia nak jumpa bagi tujuan penerangan. Okey, nak jumpa physical, face to face, berdepan. Jadi antara sela masa dia call dengan waktu perjumpaan sebenar, okey, kalau ikut pengalaman saya, semasa dalam tempoh tersebut, kita jangan asak dia dengan info-info yang lain. Contohnya, dia call kita pukul 2. Dan dia nak jumpa 2.30. Dalam sela masa 2 hingga 2.30 tu, kita jangan asak info-info yang lain. Sebab apa? Kebanyakan prospek yang nak jumpa kita ni, apabila dia kata nak jumpa, dan dalam masa yang sama sebelum dapat jumpa betul-betul pada 2.30 tu, bila dia dah dapat semua info, dia kemungkinan akan batalkan perjumpaan tersebut. Sebab dia dah dapat dah info-info yang sepatutnya dia dapat pada pukul 2.30. Jadi, jangan asak dia dengan info. Cukup kita uruskan masa dan sampai tepat waktu pada 2.30 dan mulakan prospecting dan penerangan di tempat yang kita set. Itu adalah satu tip yang mudah untuk orang luar, untuk prospek luar. Okey, tapi kalau kawan-kawan apa semua tak apa. Kan? Sebab kita tahu nak cari mana, kita tahu nak call balik dan kita tahu rumah dia. Tapi untuk prospek luar kita kena hati-hati. Sebab banyak daripada perkongsian rakan-rakan yang di MyZone ni, dia kata kita dah set appointment tapi gagal, 2.30 last minute cancel. Okey, kebanyakan cancel tu bukan sebab emergency ada certain case emergency, tapi kebanyakan juga yang cancel ni sebab dia dah dapat info yang dia nak sebenarnya. Okey, jadi kena kawal yang tu. Pastikan kita dapat jumpa face to face supaya peluang untuk sponsor tu cerah. Okey. Okey, kepada yang memang bersama handphone, saya akan sharekan satu slide, bukan satu slide, satu image gambar tentang tips tentang tips asas jualan. Okey, boleh tengoklah. Okey, siapa yang pakai handphone mungkin tak boleh tengok. Terus boleh tengok selepas habis Zoom meeting. Siapa yang pakai laptop mungkin boleh tengok terus. Okey, saya share di jutawan MyZone. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Saya dah share warna kuning ni. Oh, tak nampak. Okey, dia image warna kuning. Pertama, tip asas jualan MyZone. Persediaan untuk prospecting dan sponsoring. Checklist yang pertama, apa yang kita kena ada ialah marketing plan MyZone. Okey. Banyak orang datang, dia terpinga-pinga. Datang, tak ada persediaan. Bila sampai sana, soalan paling utama, poin paling penting bila kita dah jumpa tu ialah apa marketing plan MyZone. Boleh tunjuk marketing plan, boleh kirakan marketing plan. Jadi apabila kita tak ada marketing plan tu, kita akan sesi tersebut akan spoil. Faham tak? Spoil maksudnya apa yang kita nak bincangkan. Sebab marketing plan ni, kalau untuk orang yang dah memang expert, memang lama, dia akan ingat dalam kepala. Dia hanya zahirkan dalam kertas, dia conteng lah. Okay? Tapi untuk orang yang tidak hafal lagi, marketing plan sangat penting. Satu kertas yang disummary-kan dalam bentuk sekeping kertas yang mana daripada atas sampai bawah tu telah lengkap. Telah lengkap dia punya sistem bonus. Sistem bonus dan detail-detail yang perlulah. Jadi marketing plan ni perlu ya. Marketing plan ni boleh diadakan, okey, boleh dibawa dalam bentuk fizikal ataupun printed, atau lagi satu dalam bentuk digital lah dalam handphone. Jadi perlu ada Kita memang takkan berjaya close kalau tak ada marketing plan. Okey. Yang kedua, package produk MyZone. Kenapa perlu package produk MyZone ni? Sebab selepas kita menerangkan tentang marketing plan, apa yang kita perlu cerita ialah tentang package produk. Okay? Sebab dia kena pilih kan. Nak pilih contohnya package 750. Dia perlu pilih package produk. Jadi daripada sini kita boleh nampak, kita boleh tunjukkan kepada dia apa produk yang ada,
apa produk-produk yang boleh dipilih untuk package-package yang dia ambil. Okey. Jadi pastikan print ataupun simpan di dalam handphone. Yang ketiga, paling baik ialah membuktikan dengan yang terbaik ialah kita cuba bawa ataupun pakai satu produk MSB ataupun MyZone. Contohnya paling mudah Stokin ataupun Wristlet. Jadi ini boleh membuktikan dan memberi keselesaan kepada dia bahawa dia sedang bercakap dengan orang yang betul-betul mengguna produk dan betul-betul telah membeli package. Okey, kalau tak beli package tak ada produk tu, betul tak? Okey, jadi dia boleh tengok, dia boleh yakin apabila dia nampak kita pakai. Macam kita lah, bila kita nampak orang tu pakai, kita rasa macam dia pun yakin dengan produk dia dan dia pun memang dah beli. Kan dalam masa sama kita boleh ambil, pegang, cuba produk yang dia pakai. Yang member-member yang dah daftar dia ada dapat jet kan, rantai jet pun boleh bawa. Kemudian parti minyak untuk minda tu pun boleh bawa. Okey, parti minda, wristlet, Stokin, apa lagi? Ada yang apa, hijab boleh bawa ataupun kita pakai semasa prospecting, sebab sifat prospek ni dia memerhati semasa kita bercakap. Jadi dia memerhati, tengok oh ada pakai, ada logo weekend, dia nampak kan, jadi macam okeylah, teruskan. Dia memberi apa, memberi kebenaran untuk diri dia mendengar lagi dan lagi. Okey. Yang keempat, smartphone. Kenapa perlu ada smartphone ni? Sebab kita punya perniagaan, model perniagaan dia adalah secara online. Okey, kita perlu apps untuk lucky draw, perlu apps untuk monitor bonus kita. Jadi perlunya ada smartphone kerana di dalam smartphone terkandung kita punya senjata, iaitu pertama, kita punya ID, akaun kita. Okey, akaun tu boleh membuktikan kita adalah members MyZone yang telah berdaftar. Okey, biasanya memang dia nak jumpa orang yang dah berdaftar lah. Dia tak nak jumpa orang yang tak cerita tapi belum daftar. Okey, jadi smartphone dah pastikan ada line internet lah, sebab kita nak tunjuk kat dia. Nanti kita tekan-tekan, internet pula tak ada, jadi tak cantik, tak presentable, tak bersedia. Okey. Yang kedua, kita boleh tunjuk statement bonus. Okey, bila kita terima bonus, katalah kita dah join seminggu, so kita boleh tunjuk seminggu punya statement. Jadi daripada situ dia akan mula yakin bahawa kita punya aplikasi ni, kita punya pembayaran bonus adalah secara terus, on the spot. Okey, real time. Kita boleh tunjuk. Ataupun kita boleh reserve satu lucky draw sebelum jumpa dia, kita reserve. Mungkin kita boleh klik depan dia untuk membuktikan ada pertambahan bonus selepas klik. Okey, jadi penting untuk ada smartphone yang ada data internet supaya kita boleh buat pembuktian. Pembuktian sangat penting. Kita jangan abai perkara ni. Kemudian kenapa kita perlu ada smartphone dengan apps yang telah di-download ialah sekiranya dia ambil keputusan untuk mendaftar semasa sesi tersebut, kita boleh daftarkan terus. Kalau kita tak ada smartphone, tak bawa, tak ada, kita tak boleh buat pendaftaran. Betul tak? Jadi kita kena ada benda ni. Jangan bagi peluang mendaftar esok, mendaftar malam nanti, mendaftar 3 hari nanti. Sebab bila dia dah ada niat ataupun separa yakin, masa tu adalah masa yang terbaik untuk mendaftar lah. Okay. Bila dia balik nanti banyak lagi yang dia nak dia fikir. Dia fikir duit pula tak cukup lah, better duit ni buat itulah, better buat inilah, ataupun hujung bulan lah. Okey. Jadi penting untuk kita ada smartphone yang telah di-download apps untuk mendaftar. Okey, yang kelima, apa PDF, format file yang perlu ada semasa kita membuat penajaan atau sponsoring. Pertama ialah PDF marketing plan. Kemudian PDF package produk.
ketiga PDF produk, dan ketiga ialah PDF program MyZone sendiri. PDF ni sangat penting kerana apa? Kadang-kadang sama ada itu kita berjumpa ataupun kita tidak berjumpa, kita berbual secara online kaji semula. Okey, sama ada dia dah daftar ke belum daftar ke, dia perlu ada satu simpanan maklumat untuk dia study semula. Jadi bila kita bersedia dengan PDF dalam handphone kita ni, kita forward je terus. Okey, kita forward terus dan dia boleh kaji semulalah, dia boleh study semula. Okey, di samping penerangan yang telah kita beri awal, dia boleh fahamkan lagi dengan pembacaan semulalah. Okey, kemudian yang keenam paling penting ialah link. Link untuk kita download MyZone Cash dan MyZone Mall punya aplikasi. Link ni sangat penting sebab inilah link yang kita nak guna untuk pendaftaran dan kita nak guna terus untuk pembelian package. Okey. Jadi janganlah time tu pula kita sibuk nak call upline, kita tercari-cari upline pula kita pula mungkin tidur atau busy. Kita call sana minta link, kan? Jadi pastikan dalam handphone ni dah ada link lengkap. Okey, jangan beri masa dan ruang untuk sesi kita itu tergendala disebabkan tak cukup maklumat. Okey. Sebelum datang tu tengok checklist saya ni, pastikan semuanya ada. Okey, kemudian yang paling akhir ialah gambar dan video-video yang berkaitan dengan MyZone. Sebab tu kita bila buat event, bila kita buat prospecting, kalau perasan dalam grup jutawan MyZone tu banyak gambar-gambar ataupun video-video event yang kita kongsikan. Sebab apa? Gambar-gambar dan video-video ni boleh diguna pakai semula untuk kita tunjuk kepada Podison baru-baru ni. Okay, international members datang beramai-ramai bagi memeriahkan program MyZone ni, bagi mewujudkan, bagi merealisasikan international punya aktiviti. Jadi bila kita tunjuk, okey, ini gambar, ini CEO syarikat, ini rakan kongsi syarikat, ini member-members yang ada. Jadi kita bila tunjuk, dia mendatangkan keyakinan lagi kepada prospek. Okey, ada benda yang kita tunjuk. Kemudian boleh tunjuk gambar leader-leader kita. Kemudian gambar-gambar semasa buat sponsoring, gambar-gambar yang bila ada members dah join tu, kita bergambar ramai-ramai depan produk ataupun depan HQ, bergambar di pejabat. Jadi kita perlu gambar-gambar tu untuk menyokong kita punya penerangan dan memberi keselesaan dan keyakinan kepada individu yang kita nak sponsor tu, bahawa projek ni adalah projek genuine, projek yang real, projek yang ada. Sebab ingat dunia sekarang ni banyak scammer. Scammer ni dia punya jangkauan dia kadang-kadang lebih dahsyat daripada yang reality. Faham tak? Projek yang real tak sehebat projek scam punya penampilan. Okey. Jadi kita kena ada sebuah benda ni supaya tidak berlaku salah faham dan tidak berlaku jangkaan curiga. Tidak datang curiga kepada orang yang kita nak kenalkan. Lagi satu kaedah yang paling mudah kepada yang di Klang Valley, di Lembah Kelang, KL Selangor, Mak Kaya selalu buat macam ni. Dia jemput orang-orang yang baru yang kurang keyakinan ataupun ingin ajak ramai lagi members, terus saja pergi HQ. Dekat HQ ni facilities semua ada. Daripada A sampai Z. Okey, dari segi produk boleh tengok, dari segi staff-staff dia boleh jumpa untuk nak buat penerangan yang berskala besar. Kita ada dewan, okey. Kalau bernasib baik kita dapat jumpa CEO. Okey, kemudian kita boleh check sistem, kemudian boleh ambil barang terus. Okey, lepas daftar tu boleh ambil barang terus. Jadi itu juga satu kaedah yang baik. Minta datang ke HQ. Untuk yang jauh, perlunya video-video disimpan dalam handphone supaya kita boleh tunjuk. Okey, kepercayaan. Buat networking ni satu je, kepercayaan. Selain kita menguruskan downline-downline ni dengan banyak-banyak perkara lain, perkara pokok ialah kepercayaan lah.
Okey. Jadi insya-Allah saya harap perkongsian saya pada malam ini berkenaan dengan tip asas jualan ini boleh membantu supaya tidak ada lagi timbul masalah tidak bersedia ataupun terlepas prospecting ataupun terlepas sponsoring disebabkan hal tidak bersedia. Okey. Jadi tingkatkan potensi diri, tingkatkan penampilan diri supaya kita boleh growth dengan cepat, kita boleh kembang dengan cepat, dan dalam masa yang sama kita membina keyakinan kita menjadi leader. Sebab tak boleh sampai bila-bila kita mengharapkan leader di atas saja. Okey, pergi sana, pergi sini, sponsor orang tu, sponsor orang ni, semua harap leader. Okey, jadi leader pun semakin hari semakin ramai dia punya networking. Jadi perlunya dia menguruskan key leader di bawah dia. Jadi yang di bawah-bawah lagi ni, key leader perlu uruskan networking masing-masing lah. Okey, supaya kita punya networking ni boleh dibuat di mana-mana saja dan perkembangan dia orang cakap rapid growth. Okey, kena macam ni je. Kita kena fikirkan, back in mind, ada 10 leader kita boleh dapat 100. Kalau ada 100 leader kita boleh dapat 1000. Okey, jadi itu yang sangat penting. Semoga perkongsian malam ni, tip asas jualan ni boleh membantu semualah. Okey, kita akan ke sesi kedua. Sambil tu siapa yang nak bertanya, nak chat di bahagian komen boleh. Okey, nanti saya saya akan tengok, kemudian akan jawab sekiranya sesuai dijawab malam ini. Jadi kita akan terus ke sesi kedua, iaitu bagaimana menjana pendapatan ataupun bagaimana kita nak create income bulanan mengikut kita punya keperluan ataupun kemahuan. Jadi benda ni sangat penting, saya nak semua beri fokus. Okey, kita akan berkongsi dan akan timba ilmu ni pada seorang yang berpengalaman, iaitu Cik Zaimi Ruslan, orang lama dalam MyZone ni, dalam MSB, dan banyak tips-tips yang dia olah sendiri bersesuaian dengan keperluan marketing plan kita. Jadi tanpa buang masa, saya jemput Cik Zaimi untuk memberi penerangan. Silakan. Okey, kena tutup ni. Apa ni suara? Dah ambil dah, cuma ni. Apa ni suara ni. Ada 2 laptop kat sini. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap anda sihat bersama keluarga yang tercinta. Okey, pada malam ni kita katakanlah kita nak dapat gaji ataupun bulanan ataupun income bulanan dekat MSB ataupun dekat MyZone ni lah. Okey. So seperti mana kita tahu, kita ada package. Saya ulangilah secara ringkas lah. Kita ada package. Package pertama 700.5. Kita akan dapat minima RM2 ke 700 untuk satu hari, dan maksimal kita akan dapat 2,100. Okey. Kedua, kita ada 3,500. Dia punya maksimal minima income dia RM10 ke 700, dan dia punya maksimal income adalah 14,000. Dan ketiga, RM7,000 dia punya income harian dia untuk reward tu. Kita akan dapat RM10 ke 700, dan kita akan dapat maksimal RM35,000. Dan last sekali adalah package 14,000. Kita akan dapat RM40 sekurang-kurangnya sehingga 1,400, dan maksimal income dia adalah 84,000. Okey. So kita nak gaji berapa untuk sebulan? And so contohlah saya bagi jikalah anda nakkan
nakkan gaji RM300 kan, untuk sebulan kan. So anda ambil package mana? Okey, so untuk 300 kita boleh ambil package 3,500. Sebab apa? Kita akan layak dapat RM10 sekurang-kurangnya untuk satu hari. Kalau kita darab dengan 30, kita akan dapat RM300 lah. Okey. Contoh kalau package 14,000 kan, dia dapat sekurang-kurangnya RM40 untuk satu hari. Dia boleh dapat sebulan 1,200. Dan kalau package 700, dia boleh dapat RM600 untuk satu bulan. Dan jika anda, keinginan anda, contoh ada kawan saya lah, dia kata saya nak RM10,000. Dia nak RM10,000. Berapakah modal yang dikeluarkan? Berapakah modal yang dikeluarkan untuk dia dapat RM10,000 sebulan? Tapi dia ada had minima dia lah. Had maksima dia. So dia hanya layak dapat sampai dia kalau untuk apa ni? Untuk dapat RM10,000 dia boleh dapat kejap 8. Okey, dia akan dapat sampai RM252,000. Okey, so kita kata tadi dia dapat RM10,000 untuk sebulan. Kita kata dia bagi dengan RM10,000. So dia dapat dalam 25 bulan. Dia boleh layak dapat RM10,000 tu. Dia sebenarnya RM10,800 tapi kita bondakan je lah. Jadi RM10,000 maknanya dia boleh dapat 25 bulan dia punya gaji tu. Okey tak okey? Tapi modal dia agak kasar lah. Sebab dia nak RM10,000, dia kena ada 5 akaun. 5 akaun dia kena keluarkan RM70,000. Okey. Jika saya nak anda tanya soalan pada saya, anda nak berapa sebulan, biar saya tolong kirakan dekat whiteboard kat belakang tu, berapa yang anda perlukan keluarkan modal lah. Anda nak berapa? So bagi tahulah nak berapa, saya akan tolong kirakan. Macam mana kita nak olah dengan kita join MSB ataupun MyZone ni. Okey, nak 3,000. Okey, 3,000 ni kalau kita bahagi dengan 3,000 kita bahagi dengan 30 hari. So maksudnya okey, kejap. Berapa 3,000? 3,000 bahagi dengan 30 hari. Maknanya dia kena dapatkan 100 satu hari. Okey, macam mana kita nak dapatkan 100 satu hari? Kita tengok apa ni kita punya kelayakan lah. Kita nak apa nak apa ni tadi? 3,000 kan? Ada abang kita tanya ni, dia nak 3,000. So berapa modal yang dia perlu keluarkan lah? Okey, dia nak dapat apa? Dia nak RM 3,000 untuk satu bulan. Okey. Kan? Nampak tak? Nampak tak? Nampak dekat sikit. Bukan. Nampak tak? Yelah, nampak itu. Kat situ. Tak nampak kan ni. Ataupun dakwah dia tak boleh. Okey, nampak. Nampak kan? Okey, nampak. Okey, 3,000. Okey, dia nak dalam masa sebulan. So, satu hari. Okey, satu hari dia maksudnya dia nak kena dapatkan untuk satu hari
100. Kan, 100. So package apa yang dia kena keluarkan lah ataupun perlu dia dapatkan lah. Lepas So untuk satu hari dia kena dapatkan RM 100. Okey, package yang kita ada kan. Ingatlah package yang kita ada. Kalau kata package 14,000. 14,000 dia punya satu hari adalah RM 40. Kan, RM40. So kalau kita nak dapatkan 100, kita kata tambah lagi. Jadi RM 40. Okey. Sebenarnya dengan 28,000 28,000 ni kan, RM 28,000 ni kita akan dapat RM 120 kan, 120. Sebab apa? So kalau kita kata kita ada akaun utama dapat 40 ringgit. Satu akaun yang kedua ni kita dapat 40 ringgit. So disebabkan yang akaun yang kedua ni kita yang kenalkan juga, kita akan tambah lagi 40. So kita akan dapat RM 120. Kalau 120 darab dengan 30, dia akan jadi 3,000. 3,600. Dia tak jadi 3,000 lah, jadi 3,600. Okey tak? Yang tu paling sikit lah. Kan? Maknanya 28,000 kita layak untuk dapat RM 120 ringgit satu hari. Dan kita akan dapat 3,600 lah. Okey, faham tak? So ada lagi tak nak tanya, nak dapat berapa? Nanti saya tolong kirakan. Saya tolong kirakan. Ada tak? So yang ni dia bergantung kepada apa yang anda nak. So berapa yang anda nak sebulan kan? Dan saya boleh okey 1,500. Okey, kalau 1,500 contoh kalau dia nak kata nak dapat RM 1,500. Okey. Untuk sebulan. Sebulan 1,500. So kita ambil akaun package RM 3,500. Kita akan dapat tadi berapa yang paling sikit? RM 10 ringgit kan? RM10 satu hari. Kita kata RM10 satu hari. So dia ambil package 3,500 ni, dia kena ada 3 lah. 3. 1, 2, 3. So kat sini kita dapat RM10, RM10, RM10 untuk satu hari. So disebabkan kita akaun ni kita yang kita punya juga 3. So dia tambah RM10, tambah RM10. So dia total dia akan dapat RM 50 untuk satu hari. So kalau kita darab dengan 30, kita akan dapat RM 1,500. Maknanya kena ada package 3,500 tu, kena ada 3. Okey tak? Maknanya modal 3,500 ni, maksud dia kena ada RM 10,500 lah. Untuk dapatkan 1,500 kan? 1,500. So total yang dia akan dapat sini 10,000, 14,000, maknanya 3, 2, 42,000. Lepas pada 42,000 tu dia takkan dapatlah 1,500. Dia akan maksimal dia akan dapat 42,000. Lepas tu dia akan repurchase balik lah. Untuk dia akan dapat continue dia punya ni. Oh, Abang Soken tanya lagi nak 5,000. Okey, 5,000
Okay, kalau 5,000, kalau kata dia nak kata RM 5,000 untuk sebulan. Okey, sebulan. Kalau 5,000 sebulan, kita akan tengok dulu berapa yang dia minima untuk satu hari. Okey, kita kata 5,000 bagi 30 hari. Maknanya 160. Dan dia kena dapat kurang-kurangnya 170 lah. Nah, RM 170 untuk sehari. Sehari. Macam mana kita nak dapat 170 ni? Kalau kita kata kita kena ada 3 akaun juga lah. Kalau kita kata ni 40. Okay, yang ni akaun 7K, yang ni 14K, 14K. Okey, yang 7K ni dia akan dapat 20. Yang ni dia akan dapat 40, yang ni dia akan 40. So disebabkan yang 7 ni yang sponsor kan. So dia akan tambah lagi 40 tambah 40. So kat sini akan jadi 100, yang ni akan jadi 80. Maknanya dia akan dapat 180 lah. Tapi dia punya modal adalah 14,000 tambah dengan 28,000, dia kena ada 35,000 lah. 35,000 untuk modal untuk dapatkan dia punya 5,000 sebulan. Okey. Ada apa nak tanya lagi tak? Sebab kita bergantung kepada reward yang kita dapat lah mengikut package. Package tu saya ambil yang paling minimal. Dia sebenarnya dia tak dapat pun RM40, dia mungkin dapat lebih lah. Okey, ada nak tanya lagi tak? Ada nak tanya lagi tak? Macam mana kita akan macam mana kita kira untuk kita dapatkan bulanan kita punya gaji lah ataupun income kita secara pasif lah. Yang ni secara pasif. Yang ni tak ada kena-mengena dengan kita nak ajak orang lain lagi untuk buat lah. Ni untuk diri kita sendiri je. Dan apabila kita dah dapat contoh 5,000 sebulan, so kita boleh ceritalah dekat kawan-kawan kita yang kita ada satu projek yang klik je kita boleh dapat income. So ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Sebab yang ni kita main kira-kira je ni. Nak berapa, saya bagi tahu berapa modal yang anda perlu keluarkan untuk dapatkan berapa yang anda nak bulanan. Ada tak? Lain-lain? Kalau 5,000 sebulan, setahun dah 60,000 dapat. Soalan lagi tak? Ada soalan? Kalau nak RM60 sebulan pun boleh, 750. RM60 sebulan. So kita fokuskan lah apa yang kita nak lah. Dan kita tahu apa yang kita buat ni adalah satu cara yang mudah untuk kita dapatkan income. Okey, MSB boleh buat. Boleh buat apa ni, kita punya bonus tu, kita boleh jadikan pay slip lah. Kita kata commission slip lah macam tu. Kalau tiga apa ni? Kalau 750 3 account, kita akan dapat RM10 untuk satu hari. Maknanya kita akan dapat RM300 sebulan. 750 3 akaun kita boleh dapat RM300 sebulan. Modal dia 2250. Tapi kita akan layak sampai dapat 6,300 sajalah. Lain ada soalan? Lain? Malam ni kita main kira-kira dulu berapa yang anda nak, kan?
pasti anda akan dapat. Kalau anda tak ada modal yang banyak, tapi berasrat nak macam apa ni, nak dapat satu hari 1,000. Ada juga cara dia. Kita kenalkan projek ni pada orang. Sebab sekali apa yang kita kenalkan dia klik, kita dapat. Lepas tu masuk balik boleh, yalah lepas habis tu kita masuk balik dengan nilai yang kita nak tu, yang kita keluarkan modal balik tu, kita akan dapat balik. Lain sebelum saya serahkan kepada Kak Kunji Mariam kita, ada nak tanya tak? Sebab main kira-kira ni kejap je. Bagi tahu nilai, saya tolong kirakan. Berapa yang anda nak perlu keluarkan modal, apa yang anda nak bulanan, berapa. Dan kita kira, macam saya kirakan tadi, tapi dia ada maksimum income lah, dia bukan berterusan. Cuma sampai maksimum income tu, kita akan cakap kita repurchase balik lah untuk kita dapatkan bulanan kita tu. Dan nanti saya akan bagi tahu dekat HQ ke marketing team ke, yang kita perlu tukar lagi lah, perbanyakkan lagi lah produk tu. Memang kita dah ada banyak produk, cuma masukkan dalam package. Supaya kita tak akan dapat barang yang sama je lah. Lain ada tanya soalan tak? Ada apa sebarang persoalan? Kak Mariam Kunji dah standby dah belum? Okey dah, insya-Allah. Okey, tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, benda ni simple kan, semua orang tahu kan, sebab kita dah tahu berapa nilai yang kita dapat sehari ikut package, dan kita gubahkan lah, kita buatlah macam mana pun kita akan dapatkan dia punya cara kerja dia tu ataupun kiraan dia. Okey, saya rasa saya serahkan kepada Puan Mariam Kunji untuk sesi yang seterusnya lah. Okey, Puan Mariam Kunji. Okay. Terima kasih Cik Zaini. Okay. So saya kenalkan diri. Apa khabar semua ya? Okay. Puan Mariam Kunji, okey boleh. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya ucapkan selamat pagi pagi. Sebab pagi walaupun malam tapi kita sentiasa bersemangat. Okey. Okey, saya kenalkan first kali saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi tadi Cik Yus telefon saya untuk saya jadi perkongsian hari ini. Terima kasih pada Cik Yus sebagai marketing manager kita di MSB. Terima kasih juga pada Cik Zaimi kerana hari ini ada Zoom meeting. Alhamdulillah dengan ada ilmu macam ni, saya punya tim dan semua rakan-rakan dapat lagi tambah ilmu walaupun orang kata jauh di HQ sana dia orang tak kesempatan, tapi ilmunya sampai di dalam rumah lah, maksudnya di halaman kita sendiri tanpa kita pergi ke mana-mana, kita punya ilmu sampai ke dalam rumah kita. Jadi alhamdulillah itu satu perjuangan yang terbaru di alam sekarang ni lah. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan pada kedua ibu bapa saya ibu bapa di MSB, iaitu mak dan baba yang tidak jemu-jemu memberi sokongan dan beri saya ilmu-ilmu orang kata terbaru lah dari masa ke semasa, menyebabkan saya lama di MSB ni kerana sebab ilmu mereka yang berikan pada saya menyebabkan saya lebih kuat dalam di MSB ni lah.
Dan terima kasih juga saya ucapkan pada syarikat lah, kerana tanpa MSB orang kata tak adalah hari ni pun tak ada akan berlaku apa yang kita nampak ni, tak akan berlaku lah. Jadi terima kasih pada bos kita Miss Peng kerana memberi peluang dan nampak peluang yang hebat menyebabkan MSB sampai 18 tahun kukuh dan kita mendapat rezeki daripada kekukuhan MSB itulah konsep saya. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Mariam. Saya dan suami saya Abu Bakar. Tadi nanti saya cuba suruh cakap, dia kata suara dia serak. So saya tinggal di Keluang, saya tinggal di Keluang dan saya dah menceburi di MSB lebih kurang 8 tahun lah. Sepanjang 8 tahun sebelum saya terlibat dengan MSB, saya pun telah diperkenalkan dengan MLM 8 tahun yang lepas dalam MLM yang bukan ni lah, yang lain kat situ saya bermula mengenali apa itu bisnes online, bisnes MLM ataupun networking ni sebab saya sebelum itu saya tak ada impian lah maksud tak ada impian tu saya tak nampak saya boleh kaya tapi bila saya belajar networking baru saya tahu networking adalah satu wadah atau satu cara atau wadah rezeki yang begitu besar untuk siapa menjana pendapatan. Jadi di sana bila saya tengok memang orang-orang yang tiada pendapatan, orang kata blacklist, yang kerja di Spec Club boleh jadi kaya raya. Maksud saya kaya raya tak kira lah berapa income mereka. Kalau mereka masa tu saya tengok income mereka 100,000 setiap bulan. Bulan ni 100,000, bulan depan 100,000, 3 bulan pun 100,000. Maksudnya dia orang kukuh pendapatan dia lah. Di sanalah saya mula pasang impian yang saya anggap networking adalah satu cara untuk saya jadi kaya lah. Tak ada mustahil kalau kita tak dilahirkan kaya tapi kita boleh kaya juga. Maksudnya dengan networking. Dan di situ saya mula berjinak-jinak lah dengan networking ni lah. So Alhamdulillah lepas 8 tahun saya betul di MSB hanya kerana first kali apa yang saya terpegun dengan MSB ialah dia tidak ada maintain tak ada maintain sebab sebelum tu kalau kita di MLM yang lain dia kata kalau satu syarikat tu tiada maintain bermakna dia akan tahan 2 hingga 3 tahun saja, lepas tu dia akan hilang lah, maksudnya dia tak bertahan. Tapi bila saya dikenalkan dengan MSB, maksudnya weekend ni syarikat MSB ni saya dapat tahu dia tiada maintain. Tapi yang saya tak boleh tahan, dia dah 7 tahun berlalu masa saya terjumpa dia pun dia dah 7 tahun berlalu. Bermakna 7 tahun dia masih stay tanpa maintain, bermakna anggapan yang kat luar tu kata tak ada maintain tu tidak bertahan itu adalah omong-omong kosong Dan dengan marketing plan dia yang hebat, saya rasa inilah tempat yang saya tak akan loss. Maksud loss bila anda ada maintain, anda ada loss dekat situ. Maksud loss dia macam mana kita berusaha, kemudian kita kena bayar balik sesuatu untuk mendapat income daripada mereka, daripada networking kita lah. Jadi kita ada imbuhan dekat situ yang menghalang kita untuk dapat semua bonus daripada rangkaian. Tapi Alhamdulillah di MSB tiada macam tu So bagi saya itu adalah satu yang luar biasa. Jadi MSB sebenarnya ada syarikat yang betul-betul luar biasa. Sebab di luar sana ada maintain, di sini tak ada tapi dia bertahan masa tu dah 7 tahun dan sekarang tanpa maintain pun dia dah bertahan 18 tahun. Jadi satu kehebatan yang luar biasa lah bagi saya. So bagi saya lah masa saya sebelum join MSB ni saya selalu berimpian lah. Masa tu saya pakai kereta biasa-biasa kereta Vira. Lepas tu saya berimpian kenapa orang lain boleh kaya, kenapa saya tak boleh kaya. Dan saya selalu berasa sedih hatilah sebab saya tak tahu cara macam mana saya boleh berubah hidup. Saya tak nampak cara. Tapi saya selalu berdoa lah supaya saya nampak satu jalan yang saya boleh ubah hidup. Tapi Alhamdulillah bila saya dikenalkan di MSB, 6 bulan selepas saya join MSB, hidupan saya berubah. Dan itulah titik permulaan saya merasa hebat, rasa bahagia dalam hidup saya sebab jalannya dah nampak. Dan
6 bulan selepas saya join MSB, Baba dan Mak adalah idola saya dan saya melihat mereka adalah orang yang berjaya di MSB. Dan mereka bila saya join 6 bulan, mereka kata pada saya, yang kau kena tukar kereta. So pada tu income saya baru nak bermula nampak cantik lah, tapi Baba dah suruh saya tukar kereta. So dia nak nampakkan saya rasa confident dalam MSB ni lah. Tapi Alhamdulillah memang betul lepas 6 bulan saya punya hidupan berubah dan apa yang saya impikan semua sampai 8 tahun ni semua berjalan begitu lancar, sangat syukur pada Allah Subhanahu Taala. Dan itulah yang saya nak anda semua semua yang ada di sini, yang rakan perjuangan kita yang nampak nak nampak peluang mana jalan rakan saya yang ada di Sarawak, Sabah, di Brunei, Pasir Gudang, Kuala Lumpur dan semua yang saya tak sebut pun, dan tim saya di Keluang sendiri. Saya nak kamu semua jadi usahawan MSB yang sebenarnya kita hebat di MSB. Terlalu hebat berbanding dengan syarikat lain di luar sana. Saya nak fahamkan anda di situ. Sebab 8 tahun boleh hidup saya berubah dengan santai sahaja. Bukan saya ni terlalu orang kata, kalau di syarikat lain yang saya tahu yang dulu dia terlalu terlalu force kita atau terlalu paksa kita, you kena macam ini, you kena macam gitu, you kena buat macam ni, you kena buat macam, kalau tak you tak boleh. Tapi di MSB hanya santai-santai. Sebab kita pun tak dimarah atau tak ada orang yang menyuruh kita buat itu buat ini, tapi dengan hati yang kita hendak sendiri. Adakah kita hendak? Jika kita hendak, pastinya ada jalannya. Jadi saya nak anda semua walaupun banyak benda yang dah lepas, orang kata saya dah cuba banyak daripada saya bila saya bercimpung dalam MLM ni, banyak orang kata dengan saya, Yam, ayatnya macam gini saya dah banyak tau dalam MLM, maknanya dia kata saya dah 20 syarikat saya join, tapi saya tak dapat apa-apa pun, dia kata. Dan saya tak tahulah, itu saya luahkan apa yang saya cerita lah. Dan dia beritahu saya hanya bila saya jumpa Yam, saya dapat bonus, saya terperanjat, dia kata saya dapat bonus. Sebab yang lain-lain saya tak dapat pun. Dan dia macam rasa bila ayat tu dia gunakan, saya rasa begitu sedih sekali. Kenapa mereka join macam-macam dan tak dapat apa-apa? Sedangkan setiap MLM itu ada bonusnya yang diberikan kepada dia punya member. Mana pergi bonus-bonus tersebut? Itu yang menyebabkan banyak orang tak yakin di bisnes MLM ni. Tapi kita ni Alhamdulillah lah, bagi saya di MSB tak ada masalah berkenaan, tak ada dapat bonus lah. Setahu saya siapa saja yang join MSB setakat ni memang dapat bonus. Kalau tak dapat bonus tu, you boleh jumpa pada upline dan beritahu pada syarikat kenapa saya tak dapat bonus tu. Kita akan ada jawapan untuk anda semua. So itu macam, jadi kita hendaklah anda sebenarnya di MSB bertuah lah. Kalau anda betul-betul nampak peluang di MSB, anda memang bertuah. Sekarang kita dah berada di satu dunia baru tau. Maksud saya dunia baru, MSB dah berlalu untuk fasa-fasa jualan. Sekarang untuk tahun habis COVID 2 tahun yang lepas, kita kehilangan 2 tahun yang menyebabkan kita jatuh dalam keadaan yang tak ada pendapatan yang lebih. Tak ada peluang untuk menjana pendapatan lebih. Dan sekarang sekiranya anda masih lagi rasa tersepit dengan hidupan, jom saya tunjuk anda satu peluang yang hebat yang hari ini lepas COVID datang satu peluang di MSB. Kita beruntung kerana MSB sekarang ada satu peluang yang menyebabkan kita boleh kaya, insya-Allah kaya raya di MSB MyZone ni. So apa yang saya hendak anda tahu MyZone ni, ini satu platform ekonomi digital. Bermaksud kita bertukar daripada ekonomi yang menjual barang, menjual produk, menjumpa kawan, kita bertukar kepada ekonomi berasaskan digital, iaitu ada pulangan. Selepas kita buat, kita ada pulangan untuk setiap kita punya package yang kita ambil. Dan di sini anda akan dapat tahu betapa mudahnya, sebab dulu kita tak nampak ini peluang-peluang macam ni, tapi hari ini kita dah nampak. Dan saya hendak anda semua yang dengar hari ini,
tolong bagi diri anda ini satu peluang lagi. Satu lagi peluang yang kalau dulu kata 20 MLM you tak berjaya, datanglah, bagilah anda satu kali sahaja lagi peluang. Datang join MSB Zoom MSB MyZoom ni. Sebab anda akan nampak kehebatan pada ekonomi digital yang sedang kita bagi anda peluang ini. So apa yang saya nak first kali untuk semua yang mendengar hari ini, first kali apa yang perlu anda buat? Tak dengar tak anda apa yang anda perlu buat? Boleh bagi saya kata nak atau tidak, sebab saya pun MyZoom, saya bila bercakap dalam online ni saya pun bercakap seperti seorang. So ada nak tak? Okay. So anda nak untuk mengetahui bagaimana ianya menyebabkan anda boleh kaya. First kali anda ambillah mana-mana package di MyZoom. Maksud saya package-nya terendah 750. Tertinggi sekali 14,000. Terpulang pada anda. Tapi jangan tak bermula. Tolong bagi diri anda peluang satu kali lagi. Join MSB Zone. Nama ada package besar atau kecil 750 dan anda menikmati, enjoy dengan kehidupan anda. Maksud saya hari-hari anda klik dapat duit. Bila anda rasa dapat duit, anda akan rasa sesuatu dalam kehidupan anda. Semudah itu sahaja anda dapat duit lah, maksud saya kewangan. So apa yang saya perlu, seperti saya cakap, first kali anda perlu join. Kedua ini anda kena buat. Kalau anda tak buat memang anda agak sukar. Apa yang perlu anda buat? Kedua ialah anda mesti ada satu buku. Contoh buku macam ni. Buku ni anda akan dapat ID. Setiap yang saya daftar anda akan dapat ID, anda akan dapat password. Pastikan itu anda simpan rapi-rapi. Kerana apa? Kerana kalau package anda itu besar, 14,000 ke 7,000 ke kan, ada masa yang panjang, bukan setahun, bukan 2 tahun, kadang-kadang sampai 4 tahun, 5 tahun anda punya pendapatan itu berterusan. Dan bila kita tak boleh cakap umur kita panjang pendek kan. Jadi bila anda catat dia punya sistem atau ID itu boleh diwarisi oleh anak-anak kita. Satu hari anda kata lepas 2-3 tahun kita meninggal, tapi anak kita boleh pegang ID tu untuk dia terus dapat income berterusan di MSB sampai package dia ataupun pulangan dia habis. Itu saya kena anda faham. First kena ada buku dan anda catat apa ID anda, password anda. Okey. Kedua nak tahu apa kedua? Kedua, saya nak anda semua ikut apa saya cakap. Letak impian anda di dalam buku ni. Anda masuk MyZoom, anda ingin kaya, betul? Bila anda ingin kaya, bermaksud anda ataupun kalau anda tak mau kaya, anda ada masalah keuangan. Contoh ada masalah nak bayar kereta, bulan ni mungkin sangkut 2 bulan dah sangkut. Ataupun anda ada masalah barang kemas yang anda ada sangkut dekat pajak gadai, mungkin anda tak lepas lagi. Masa sebab kita COVID, kita macam-macam problem kita menghadapi masalah, betul? Jadi masalah itu macam mana anda nak selesaikan lepas COVID ni, lepas masalah PKP ni. So dengan adanya MyZoom ni, ada satu jalan peluang untuk anda menjana pendapatan dengan mudah sangat. Macam mana mudah saya akan beritahu anda, semudah ABC. So tadi saya cakap anda tulis buku anda, impian anda. Kalau anda ada masalah kewangan, tolong tulis apa yang anda masalah. Contoh anda nak barang kemas anda keluar daripada pajak gadai dalam masa 6 bulan. Okey, ataupun anda ada masalah apa? Kereta tak bayar 3 bulan. So anda tulis ini. So anda nak selesaikan dalam masa 3 bulan. Contoh, contoh macam tu. So apa saja. Contoh anda ada impian nak tukar kereta anda Vira, anda nak tukar pada kereta yang lebih baik. Maksudnya X70 ke apa. Letak gambar sini. Letak gambar S70. Kereta S70. Ataupun ada rumah impian anda, tulis dan lekatkan. Macam saya contoh. Saya ada kereta macam ni, saya lekatkan. Tapi ini saya lekatkan kat dinding, yang ini saya cabut. Anda boleh letakkan macam ni, anda letak dekat dalam anda punya buku ni. So macam ni. Anda letakkan kat buku ni.
Kalau anda ada impian rumah ke apa, ambil mana-mana, anda letak impian rumah anda macam mana, anda letak macam ni. So lekat dekat buku. Sebab kalau anda lekat kat dinding, saya takut anak-anak anda akan rasa ketawa, betul. Dia orang tak tahu ini mak ni dah macam mana ni kan. Sebab dia orang tak macam anak saya. InsyaAllah anak saya dia faham. Sebab dia nampak saya setiap kali saya letak impian saya di papan, dia letak di atas. Kalau saya letak gambar tu, alhamdulillah saya dapat. Kereta yang saya letak warna biru, biru itulah saya akan dapat. Kalau saya letak coklat, coklat itulah saya dapat. Dan anak saya dia tidak gelakkan saya. Sebab dia nampak siapa yang saya hajatkan tercapai. Jadi anda perlu ada satu, sama kalau tak ada papan hitam pun tak apa, hanya buku. Kalau buku pun mudah sebab tip yang ketiga saya akan beritahu anda kenapa. So anda lukis satu buku dan catat semua keinginan anda untuk anda capai. Sebab MyZone ini akan memberi anda kekayaan. So itu tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga, anda perlu berdoa pada waktu malam sebelum tidur, bawa buku ni. Bawa buku ni, anda gambar ni, minta pada Allah. Allah, ini ada masalah saya nak selesaikan. So insya-Allah akan dimudahkan. Itu saya punya tip yang ketiga. Okey, yang keempat, anda perlu apa? Keempat, anda perlu sekiranya anda ada flyers, anda kena belajar macam mana cakap kat flyers. Sebab flyers ni boleh membantu untuk anda buat marketing lah. So flyers tu juga membantu. Dan tip yang agak itu boleh anda cerita macam mana nak present untuk melalui flyers. Dan satu lagi, kita perlu cari at least 3 kawan lah. Kita perlu telefon kawan. Kalau kita tak ada flyer, kita boleh kawan. Satu hari 3 kawan. Itu adalah orang yang usahawan. Tapi kalau anda tak mau jadi usahawan, hanya ingin menjadi seorang yang pelabur saja, pun boleh di MSB, maksudnya di MyZone, melabur 14,000. Anda tak tahu apa-apa tapi anda mau income berterusan. Itu pun boleh. Tak ada masalah. Tapi anda akan nampak nanti bila kita tunjukkan jalan bagi anda bahawa melabur dengan anda mencari kawan. Bawah ni anda dapat 2 kali ganda. Nanti anda akan buka minda anda bahawa duduk diam tu dengan cari kawan itu berbeza sangat pendapatan. Sebab dia akan berganda. Itu yang saya ingin berkongsilah. Jadi apa sebenarnya, so saya terus bercakap ke? Tak ada respon apa-apa. Okey tak saya punya boleh cakap okey tak apa-apa? Maksudnya respon sikit daripada apa yang saya cakap tu, okey tak saya cakap ni? Okey. Saya nak bagi anda kehebatan, apa yang saya nak cakap ialah kehebatan MyZone ini sungguh-sungguh luar biasa. Saya tak pernah nampak satu peluang yang hebat ini. Apa yang saya dah mengalami lepas 8 tahun saya tanya anda, saya seorang jurujual. Kalau anda tak jual, anda tak jumpa kawan, proses itu tak akan berlaku. Maksud saya, anda tak dapat bonus. Tapi dalam ekonomi digital yang diperkenalkan di MyZone ini, anda tak apa orang kata, kalau anda shock sendiri, maksud saya dengan anda punya pelaburan, anda shock sendiri pun anda boleh mengalami kehebatan pendapatan. Macam mana saya masuk shock sendiri Tapi shock sendiri maksudnya anda buat repeat sale, maksudnya repeat sale itu yang saya maksudkan, repeat sale kat situ. MyZone, dan kita tak perlu pandai cakap. Tak pandai cakap pun kita boleh buat income di sini. Maksudnya income yang pasif. Tapi bila anda dah join, contoh, kalau anda join 750, anda klik hari-hari dapat RM2. Tapi kawan anda pun join 750. Tapi dia dapat income satu hari RM600, RM700. So anda ingin yang RM2 atau yang RM700? So pastinya anda nak yang itu kan. Jadi mula-mula anda join, nanti anda nampak jalan dia. Tapi jangan tak join MyZone. Kalau anda tak join, memang anda tak kaya. Bagi saya memang anda tak kaya. Ini satu peluang untuk anda kaya. Semudah ABC. Tak sekira package mana, kecil. Kalau kecil anda rajin sikit. Kalau yang besar tu anda memang boleh dapat income pasif. Maknanya tanpa buat apa-apa di situ. So kita punya masalah di MSB ataupun daripada MLM ni, kita sebenarnya dah
Telerai. Maksudnya telerai di sini ialah, setahu saya dalam MLM kita ada 70% manusia yang kita joinkan dia sebagai pengguna. Dan 70% itulah yang banyak sekali yang berlaku pada MLM, maksudnya perniagaan networking. Dia beli barang and then dia duduk diam-diam. Dia tak mau dia kata I tak nak cari orang, I nak duduk diam-diam, I nak pakai barang aja. Okay. Itu banyak berlaku sebab itu ya 70% dalam business networking. Dan 30% sahaja yang jumpa leader-leader yang macam kita yang nak buat betul-betul, nak datang ilmu, nak jadi usahawan, nak income. Dan sampai hari ini pun itulah jawapan, 30% saja kita akan dapat. Yang baki tu memang akan duduk diam, sepi, apa orang kata, nak join, nak pakai barang, dan tak, itu sekarang kita dah kata macam bilik ekonomi digital ini anda ada dua cara di sini. Dua cara. Maksud saya macam mana saya ada dua cara, saya tunjukkan anda satu cara yang macam mana anda tak keluar rumah, anda tak buat apa-apa tapi anda dapat income yang lumayan. Nak ke tak nak? Saya bagi simple saja. Nak ke tak nak? Anda bagi tahu. Okey, seorang aja kata nak. Ada tak yang nak lagi? Okey, nak. Okey. So anda nampak saya mulakan dengan hanya bermodalkan yang paling kecil iaitu 3,500. Anda nampak 3,500. Okey, nampak Okey, nampak. Dengan modal ini anda tak cari kawan, anda hanya shop sendiri. Faham maksud shop sendiri? Main sendiri saja. Okey, macam mana dia berlaku? Macam ni, anda tengok Anda ada modal 3,500. Okey, apa yang berlaku setiap kali anda klik anda dapat RM10, betul? Okey. Okey, nampak ni. Jadi anda klik satu hari RM10, anda dapat berapa? Nampak tak ni? Okey, anda dapat RM300, betul? Okey. Inilah income anda sekiranya anda bermodalkan 3,500 sahaja. Okey. Sekarang saya tunjukkan anda jalan kerjanya. Okey. Jika anda join pada bulan Januari, tengok okey, nampak? Okey, nampak Januari. Okey, contoh Januari anda masuk 3,500, anda dapat 300. Bila Februari anda dah dapat 600, betul? Okey, 600 maksudnya dalam masa 2 bulan anda dapat 600. Tapi sebenarnya di MyZone ni anda akan dapat touching 750. Itu saya dah buat kiraan So saya tulis anda telah dapat 750. Macam ni. Okey. Bermaksud anda telah dapat dalam masa 2 bulan anda dapat income 750. Okey. Apa anda perlu buat? Anda ambil duit 750 yang anda dapat, maksudnya sini, okey. Anda join balik akaun anda sendiri. Okey, contoh. Okey. Maksudnya anda dapat 2 kali. Maksudnya sini anda klik RM10, sekarang anda dah dapat akaun kedua dengan anda punya modal sendiri. Faham tak maksud saya? Lepas 2 bulan anda dapat 750, anda join balik. Okey? Okey, cuba anda tengok. Sekarang anda punya modal pada bulan
April. Ada 600 lagi, betul? So setiap 2 bulan anda akan dapat pendapatan lebih kurang 750. Saya ni tak pandai nak tunjuk sebab dia ke sana ke sini. Okay. So anda akan nampak 750. Faham? So anda masuk akaun yang kedua lah. Maksudnya kita akaun ketiga, maaf, yang ketiga. So macam ni. Faham tak? So setiap 6 bulan, setiap 2 bulan, April, setiap 2 bulan sampai bulan Disember, anda ada 6 kali kemasukan 750. Faham? Okay, saya buat. Okay, dia jadi macam gini. Okay, anda ada 6 kali kemasukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud anda ada klip, anda akan jadi RM10 campur dengan RM12. Betul? So ini roughly saya secara kasar lah. Okay, makna anda klik ialah RM22. Okey. Selepas start, ini saya tunjuk ini. Okey. Selepas 1 tahun pada 2024, anda punya pendapatan dulu anda klik hanya dapat 300. Sekarang anda klik 1 bulan dah dapat 600. Anda tak cari orang, anda duduk rumah, anda repurchase diri anda sendiri. Ini salah satu daripada cara anda nak buat income atau kata shock sendirilah. Suami tak kasih keluar rumah, kata jangan jumpa kawan. Tadi saya jumpa satu orang, dia kata suami memang tak kasih dia keluar rumah untuk buat bisnes tak kasih. Saya cakap tak ada masalah pun. So kita ada satu cara, anda repurchase diri anda sendiri. Ini satu cara. Selepas 20, maksud saya daripada 2024 ni anda sudah ada pendapatan 2024 anda sudah ada pendapatan 660. Anda bermula dengan 300. Nampak tak? Nampak Okey. Nampak? Sekarang income anda sebulan ialah 660. Okey? Sekiranya anda ingin membesarkan wadah rezeki anda ini, membesarkan wadah rezeki anda sendiri, anda boleh buat satu lagi cara. Bila anda dapat 660, okey, anda kembalikan pada setiap bulan. Maksudnya, bila anda memang anda touch 750 untuk 1 bulan, anda kembalikan pada sistem anda boleh repurchase lebih kurang 12 kali. 750 setiap bulan dapat 750, anda masukkan kembali dalam akaun anda. Bermaksud anda akan 12 kali. So 12 kali. Okay, bermaksud 12 kali kemasukan RM2. Bermaksud anda ada 24. Campur anda punya dekat atas ni tadi kita kira 22. Anda ada 46 kali klik. Kali dengan 30. Begini nampak tak? Nampak tak? 24 campur dengan 22, anda ada 46 kali klik. Kalau anda letak nama, maknanya kali 30 anda ada berapa kali pendapatan? Lihat. Daripada awalnya anda 300, sekarang dah jadi 600, tapi tahun ketiga akhir anda akan dapat 1380. Seolah-olah anda sudah ada pencen. Inilah kata shock sendiri, main sendiri.
Di rumah anda tak cari orang tapi anda dapat income. Income anda kembalikan. Maksudnya anda buat pelaburan sendiri. Sekiranya anda fikir anda kerja sebagai seorang kaki tangan kerajaan, anda sanggup tunggu pencen anda sampai 20 tahun, 30 tahun untuk anda dapat pencen. Tapi di sini hanya 3 tahun anda sudah dapat satu pencen. Dengan bermodalkan 3,500 anda dapat pencen 1,380 lepas tahun ketiga. Kalau anda boleh sabar 20 tahun, 30 tahun untuk dapat pencen, kenapa anda tidak bermula di MyZone sini? So bila anda ada 1,380, anda sudah ada satu pendapatan yang berterusan. So anda faham tak? Banyak orang yang dia memang tak mau meniaga, dia maksudnya dia tak suka, dia tak nak, dia kata saya suka melabur saja. Tapi pelaburan kita akan menjana berkali-kali ganda jika anda gunakan teknik ini. Yang penting anda beri purchase semula untuk anda dapat pendapatan daripada awal kecil akhirnya jadi besar. Okey, anda faham atau tak faham? Boleh kata faham kat dalam bawah tu untuk saya untuk saya punya respon tadi. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya apa-apa? Okey. Okey, jadi apa yang saya perlukan anda di MyZone ialah tolong yang dengar hari ini, tolong bagi peluang diri anda untuk mencuba sekali lagi. Jika anda rasa MLM dulu gagal, MLM dulu tu tak mendapat modal, percayalah insya-Allah di sini hari-hari menjana pendapatan. Tolong bagi peluang sekali lagi. Okey, itu saya harapkan sangatlah. So saya rasa saya dah bagi masa yang begitu banyak. Saya tak tahulah berapa masa yang dia bagi saya. Okey. So apa yang sebelum saya sudahi, saya nak anda semua, sebenarnya MSB adalah orang kata jalan yang terlalu mudah. Syarikat terlalu bagus. Kita ada macam-macam. Kita ada AJL 5 tahun. Kita ada produk berasaskan medical device. Kita punya barang tak lapuk, orang kata tak ada rosak. Anda simpan di bonet kereta tak pernah rosak. Apa lagi yang anda inginkan sebenarnya? Menjana pendapatan begitu mudah di sini. Apa yang anda sebenarnya yang stuck ni? Boleh bagi tahu saya tak apa yang stuck yang anda tak mau buat? Tolong bagi peluang diri anda. Saya harap sangat-sangat, kalau anda tak faham, anda boleh jumpa saya sebab saya ada center di Keluang, boleh jumpa saya, beritahu masalah anda, apa masalah anda. Sebenarnya kalau setakat 7 atau 50 boleh ubah hidup anda, itu bukanlah satu masalah. Okey. So sebelum saya sudahi, bagi saya lah, kita dilahirkan dalam keadaan miskin, itu bukan salah siapa-siapa. Sebab mungkin mak ayah kita tak ada peluang, dia orang nuri getah, dia orang orang kata kais pagi makan pagi, dia orang tak ada peluang macam kita. Tapi kita ni harap kita lahir miskin tapi kita menyudahi hidup kita dalam keadaan kaya. Maksud saya kaya bukan anda jutawan, 1 juta bukan kaya itu. Kekayaan ialah contoh anda menginginkan apa dalam hidup anda. Sebelum anda menutup mata, anda inginkan hajat-hajat anda. Jika anda punya simpanan satu dalam akaun anda 100,000, itu impian anda, itu juga memberitahu anda sudah berjaya. Kerana impian anda telah tercapai. Kalau anda punya satu impian kereta, memakai kereta X70 ke 50, anda telah tercapai hajat anda. Bukan bermaksud anda perlu jadi 1 juta, 2 juta, bukan. Apa yang anda inginkan dalam hidupan itu telah anda terima atau anda telah melalui dengan rasa gembira hajat anda. Itu yang saya harapkan daripada anda. Bukan kekayaan yang anda impikan macam orang lain. Itu bukan. So, saya ulang lagi sekali, biar kita hidup awalnya miskin tapi dalam akhir hayat kita mati dalam keadaan berpendapatan atau hajat-hajat kita dah tercapai. Itu yang saya harapkan dari anda semua. Dan saya rasa itu saja saya punya perkongsian untuk hari ini. Dan kalau ada apa-apa masalah, seperti saya cakap, saya ada center di Keluang. Siapa-siapa boleh datang, boleh meminta pandangan atau ingin mengetahui lebih lanjut. Dan
Itu sajalah, dan suami saya kata dia tak boleh cakap, suara dia hilang. Jadi saya, itu saja perkongsian saya untuk hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon ampun maaf jika tersalah silap cakap, jika ada yang tersinggung, maaf. Tujuan saya bukan untuk membuatkan anda rasa kecil hati, tapi apa yang saya cakap itu adalah daripada saya punya saya punya diri sendirilah dan saya mohon maaf kalau tersinggung. So saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Mariam Puji daripada Keluang. Alhamdulillah, beliau adalah leader yang banyak pengalaman, begitu hebat dalam MSB ni, dan kini memperjuangkan legasi dia dalam MyZone ni di bawah networking Mak Kaya. Alhamdulillah, begitu banyak kita terinspirasi dengan perkongsian beliau tadi. Malah sudi buat kira-kira untuk kita bagaimana nak jana pendapatan ataupun menentukan kita punya income pada masa akan datang. Jadi alhamdulillah, semoga Kak Mariam terus istiqamah dan terus bersemangat dan menjadi anchor dekat Keluang, dan bersama-sama dengan leader-leader Keluang yang lain memperluaskan networking dan menjadi kebanggaan warga Johor, malah warga Selatan. Okey, jadi teruslah support Puan Mariam, tak kira di mana anda berada, sebab kita dunia tanpa sepadan. Boleh berurusan dan boleh berkomunikasi secara online. Kak Mariam pun, Puan Mariam pun sendiri sudi menerima pelbagai perkongsian, pelbagai soalan yang sekiranya kita nak share ataupun bertanya dengan dia, dia boleh berkongsi lah. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah, malam ni kita dapat lebih kurang dalam 30 orang yang menghadiri. Boleh dikatakan konsisten ya. Cuma diharap akan datang nanti kita tambah lagi. Mana yang ada ni teruskan, jadikan jadual tetap hari Rabu tu sebagai jadual untuk kita ber-Zoom meeting. Tidak ada aktiviti lain kecuali ini saja. Jadikan jadual tetap dan ajak lagi ramai-ramai join supaya info kita ni boleh disebar luaskan dan bermanfaat kepada semua. Okey, terima kasih banyak saya ucapkan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan ada topik-topik lagi yang baru, dan dalam masa yang sama kita akan invite lagi leader-leader yang lain untuk berkongsi dengan kita di Zoom meeting ni. InsyaAllah banyak perkongsian, setiap orang ada perbezaan, ada cerita yang berlainan. Semoga kita boleh gunakan pengalaman yang ada, perkongsian yang ada sebagai pedoman kita pada masa akan datang. Jadi terima kasih banyak. Berjumpa kita di waktu yang sama, hari yang sama, 9 malam Rabu pada minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Stay tune.